Hai, Assalamualaikum fans Harimau Malaya. Hari ini special bersama dengan Ketua Jurulatih Kelantan United juga Ketua Pasukan Kelantan United. Apa khabar Coach? Sihat? Okey, Alhamdulillah. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey Coach, kita terus ke soalan lah ya. Sebelum mulanya Okey. Liga Premier awal tahun dulu, apa target KPI yang nak dicapai dan sekarang dah tamat dah Liga Premier. Berapa KPI yang dah pun tercapai oleh Kelantan United sendiri? Okey, kalau kita lihat dari segi penubuhan awal pasukan ni, kita bermula daripada M3 sebenarnya pada tahun Hmm. 2019. Dan pada ketika itu, coach pada ketika itulah telah menetapkan satu target yang mana 3 tahun selepas kebangkitan kita di M3, kita akan Hmm. cuba untuk mengintai slot di Liga Super lah. Dan Alhamdulillah untuk tahun 2023 itu tahun depan KUFC menempatkan diri ke Liga Hmm. Super Betul. secara merit lah. Okay. Hmm. And then antara yang saya difahamkan, saya sebenarnya interim lah, ketua jelatih Hmm. interim, assistant tapi membawa mangku tugas sebagai ketua jelatih lah. Hmm. Okay, yang kita fahamkan pada awal musim yang kita tetapkan ialah kita berada di top 5, telah pun kita capai pada tahun ini. And then satu lagi ialah KPI kita layak pada ke Piala Malaysia lah. Hmm. So kedua KPI kita yang kita set tu dah capai lah. Alhamdulillah. So dari segi Okay. prestasi dari first round ke second round pada pandangan coach melihat Kelantan United prestasinya meningkat, menurun ataupun konsisten sebab ada satu masa kita nampak Kelantan United boleh mencabar kejuaraan. Okay, kalau kita lihat dari segi pusingan pertama, kita ada 3 kemenangan. Hmm. Okay, kalau kita lihat pada pusingan kedua ni, kita hanya ada 2 kemenangan saja. Kita ada Hmm. banyak seri. Kalau nak Betul. kata dari segi ada peningkatan, saya rasa average lah. Okay, kita macam, Hmm. dia macam stagnan macam tu je lah. Tak ada kata naik sangat pun tak ada. Walaupun kita lihat pada pusingan pertama, kita boleh mampu untuk mencabar, tapi pada pusingan Hmm. kedua, kita dibani oleh masalah pemain import lah. Satu ialah Hmm. apabila Abdul Salifu tercedera, and then dari segi penggantian dia tu kita mengambil masa yang agak lama untuk buat Hmm. registration pada pemain baru lah. So Ziggy masuk pun dah dekat penghujung liga, tapi Hmm. dia membantu pasukan jugalah. Okay. Sepanjang Liga tahun ini diadakan, apa salah sedikit cabaran yang mungkin Kelantan United dah hadapi? Mungkin kita kata daripada segi fasiliti, stadium yang tak lengkap dan sebagainya. Yang itu satu faktor juga, dan satu Hmm. lagi ialah pusingan pertama kita banyak travel pada Hmm. pelanggan sebelah luar lah. Itu merencatkan sikit dari segi orang kata keselesaan ataupun dari Hmm. segi kadar rehat pemain lah. Okay, boleh dikatakan every week kita terpaksa korban untuk bermain di away game. Hmm. Itu saja. Seperti mana yang coach kata tadi, coach adalah sebagai interim ketua jurulatih buat Kelantan United pada masa sekarang. Sebelum ini Ya, Kelantan United dibimbing oleh coach Syamsul Saad, betul? ya, Tapi kita betul. kata malangnya direhatkan menjelang penghujung musim perlawanan Liga Premier. Boleh kongsikan tak coach apa punca sebenar pertukaran tu berlaku? Uh, saya rasa nak jawab benda ni pun susah sikit lah, sebab benda ni dia melibatkan pengurusan. So saya hanya meneruskan apa yang telah diteruskan oleh Coach Samsul Saad. Bukan kata sedikit sumbangan yang diberikan, terlalu banyak yang diberikan oleh Coach Samsul. Cuma sedikit pertukaran pemain sajalah. Saya mengekalkan semua pemain yang telah dia sediakan. So saya nak kata nak ubah 100% tak ada. Kita teruskan saja. Mungkin saya bernasib baik saja setelah saya mengambil alih, ada kemenangan dan juga yalah, pemain pun kira dah boleh main sikit lah. Bukan kata tak boleh main. Masa Coach Samsul pun boleh, tapi kita tak ada luck lah. Betul lah. Dan dari segi keputusan yang sampai pada pusingan kedua juga, tidak kita merosot di bawah kendalian Coach Samsul. Coach Samsul pun ke game tak kalah, tapi cuma bila seri ni kita banyak buang mata je lah. Gitu ya. Boleh coach kongsikan bila hari terakhirnya coach Syamsul Saad membimbing Kelantan United itu? Saya kalau tak silap saya Hmm. pada pertemuan selepas dengan pasukan JDT. Hmm. Itu yang terakhir. Tapi dari segi masa tu result kita masih ada, kita segi satu sama dengan dia. Hmm. Dan kita take over dengan Terengganu, kita lose 3-2, dan barulah lepas tu kita Hmm. jumpa dengan Yaim, kita jumpa dengan Selangor 2, Hmm. ada kemenangan kita.
Okay, mungkin kita dah nampak dah perubahan pada lepas itu ya. Kita lihat perlawanan terakhir Kelantan United menentang Kelantan TRW kita lihat agak tegang. Situasi tu agak tegang. Apakah cara yang boleh diambil lepas ni sebagai coach agar selepas ni perlawanan menentang kelab kita kata satu negeri ni agar lebih harmoni lah kita kata. Saya tak nampak apa ni game tu sebagai satu pertembungan yang kata luar biasa. Okey, bila bertemu sesama sendiri ni kadang-kadang players ni dia ada yang pernah bermain dengan TRW. Saya sendiri pun tahun lepas pun pernah berada dengan TRW, and then kita bekerja untuk dua-dua tim. So dari segi kekecohan yang timbul pada minit ke-98 tu, saya rasa itu adalah kata apa ni, sentuhan manja lah. Tak ada yang tak ada yang saya tengok balik bila kita preview balik video, tak ada, dia main tolak-tolak je. Tapi bila lepas game tu kita tengok player kita bila masuk dalam dressing room boleh pula gelak-gelak. So means macam benda tu macam tak ada sangat lah. Bukan kata macam kita gaduh betul-betul macam Indonesia tu, tak ada. Kita kata macam adat permainan lah macam tu kita kata. Ya, mungkin lah sebab tu dah hujung-hujung, and then kita pun tak expect yang masa tambahan yang diberikan oleh apa ni referee kerana itu sehingga ke 7 minit. Tapi masa yang berlaku tu dah minit ke-8. Penghujung lah. Mana tolak menolak manja lah kita kata. Okay coach, kita tengok salah seorang dari pemain import Kelantan United iaitu Njoku Jacob, betul ya? Dilihat lebih menyerlah daripada pemain import yang lain. Macam mana pula dengan sumbangan pemain import yang lain tu macam mana? Okay, nak kata dia menyerlah tu sebab saya rasa average lah. Setiap import yang kita ambil tu, sebagai contohnya Motoyama tu sendiri walaupun telah berusia 43 tahun memberi sumbangan yang sangat baik untuk sukan. Okay, dari segi attitude dia, dari segi knowledge dia, dari segi respect dia. So bagi saya every department kita ada apa ni player import yang memberikan sumbangan masing-masing. Cuma yang menyerlah sikit Njoku Jacob ni sebab dia berada di barisan serangan dan boleh menterjemahkan setiap peluang yang ada depan gol tu untuk menjaringkan gol, itu saja. And then dari segi Luis Ziggy sendiri pun kalau kita tengok walaupun dia masuk pada 4-5 game yang terakhir, contribution dia kepada tim pun tidak kita nafikan. Begitu juga Suhail yang berada di bahagian pertahanan mengengkang setiap asakan pihak lawan tu dengan cukup baik. Mana dia antara kalau kita buat apa dari segi peratusan minit bermain, dia antara yang melebihi ataupun mencapai 100% minit permainan. Ada satu game saja dia keluar pada minit yang ke-7. Saya tak ingat masa lawan dengan Sarawak. Masa lawan kat Sarawak dengan United. Yang lain boleh dikatakan contribution dia 100% lah dia main. Okay. Kita prestasi Jacob sendiri boleh dijadikan sebagai kita kata kelebihan utama lah buat pasukan Kelantan United. Sebagai yang membimbing, coach yang membimbingnya, ada timbul kerisauan tak jika Jacob dirisik oleh pasukan lain untuk musim depan ke macam mana, ataupun pemain-pemain import yang lain ke? Sebab itu sebagai kelebihan utama buat pasukan Kelantan United kan. Mungkin ada risau sikit ke mungkin dirisik oleh pasukan lain? Okey. Dari segi setiap apa ni, saya sendiri pun ialah kalau saya nak cakap risau tu sebab kita pun tak tahu kita ada lagi ke tak untuk musim yang depan. So mana-mana pengendali yang apa ni mengambil alih pasukan pada tahun depan, saya rasa boleh berbincang dengan pengurusan untuk mengikatlah mana import yang dirasakan perlu dikekalkan. Tapi kita tidak boleh menafikan kadang-kadang import ni dia apa ni guna peluang di apa Liga Perdana ni untuk mencipta nama pada pasukan dengan ada pada pasukan Liga Super lah. Okay, kita tak nafikan. Biasanya orang yang nak pada pemain import ni dia akan offer yang lebih. So kalau kita tak mampu nak bagi apa yang orang lain boleh bagi, terpaksa kita lepaskan lah. Sebab dia pun main dengan agent. Kita tak boleh nak kawal benda tu. Betul. Okey, kita nak ke soalan fans pula. Bagaimana dengan sokongan yang diterima daripada fans Kelantan United? Mungkin coach apa usaha yang diambil agar fans TRW satu negeri Kelantan juga boleh menyokong Kelantan United? Okey, dari segi saya lebih melihat benda ni sebagai satu yang terbuka lah. Okey, apa ni KUFC sendiri sebenarnya kita berasal daripada M3, kita tidak berasal daripada Liga Super dan kita tidak berasal dari Liga Perdana. So kita naik daripada bawah. Pasukan yang kita bina ini adalah sebenarnya untuk memberi peluang pada bekas-bekas pemain TRW yang tidak ada tempat dalam TRW untuk mengembalikan prestasi beliau.
Sebagai contoh ni Akif yang kita tahu tidak ada minit bermain dengan Terengganu, kurang minit bermain. So bila diberikan kepada pasukan KFC secara loans, at least player ni bila dia training, bila dia ada minit bermain yang lebih, dia lebih more confident untuk masa hadapan. So saya minta supaya fan mengadili pasukan ini secara terbuka. Saya lebih suka untuk memastikan bahawasanya player-player yang berada di KFC mempamerkan aksi-aksi yang terbaik lah. Dan kita tahu bakat-bakat daripada Kelantan ni mempunyai bakat-bakat yang boleh dikatakan agak baik. Okay, so benda tu tak boleh nak kata ni tim KU, tim, lihatlah sebagai satu pasukan yang boleh memberi hiburan kepada kita, untuk boleh memberi kata aksi yang baik kepada fans untuk melihat. Okay, so terpulang pada fan nak tengok yang mana, bukan kata bila nak sokong tiada tak boleh nak sokong KFC, tidak semestinya begitu, sebab dari segi coaches sendiri pun pernah berada di dua-dua tim, players sendiri pun berada di dua-dua tim. Okay. Betul. Okay, sekarang Liga Premier dah pun tamat kan, dan fokus beralih kepada Piala Malaysia. So macam mana persiapan ataupun persediaan menjelang Piala Malaysia ni, Coach? Okey, menjelang untuk pertemuan dengan Piala Malaysia, kita tak tahu lagi lawan kita siapa. Cuma yang kita tahu adalah pasukan yang akan berada di tempat yang kelima. So di tempat yang kelima ni sila kita bukalah, sama ada KL ke, Kedah ke, Selangor ke. So bila bertemu dengan pasukan Liga Super ni, memang kita tidak nafikan mereka mempunyai gandingan local player dan juga gandingan import player yang sangat baik. Okay? So kita akan datang sebagai pasukan bukan pilihan, underdog, tetapi insyaAllah kita cuba berikan yang terbaik. Maknanya kalau kita kecundang di pusingan awal ni, mana kita kecundang secara bermaruah lah. Mana orang melihat bahawasanya kekalahan kita ni kekalahan secara anak jantan. Okay, bukan kata bola banyak lah. Okay. Okay. Sekarang Kelantan United dibimbing oleh coach sendiri, dan semestinya harapan diletakkan sepenuhnya pada coach untuk membawa sedikit perubahan kepada Kelantan United menjelang Piala Malaysia nanti. So adakah coach sendiri merasakan itu sebagai tekanan buat coach? Bagi saya tidak melihat benda itu sebagai satu tekanan, cuma kita melihat satu stage by stage lah. Stage by stage. So, kita melihat untuk pertemuan dengan tim yang pada mula-mula ni. Okay, and then kita tengok apa kekurangan dia, apa kelebihan dia, dan apa yang kita boleh perbaiki pada pasukan. Okay, kita terpaksa akur dengan kekuatan yang kita ada setakat mana. And then kita daripada Liga Super ni cuba berikan yang terbaik lah. Itu saja. Okay, coach, soalan terakhir, apa harapan coach untuk Kelantan United? Harapan saya agar tim ni terus ada, supaya dapat memberi peluang pekerjaan lah pada bekas-bekas pemain yang kata dah tak ada tempat untuk tim yang atas-atas tu. Okay, segalanya ada kerja untuk dia orang cara keluarga, okay, keluarga anak bini dan sebagainya lah. Okay, and then semoga KU ni akan terus sukses dan terus buat program-program pembangunan, dan terus membuat kolaborasi lah dengan kelab-kelab di luar negara lah. Itu saja buat saya. Alright, terima kasih coach. Semoga Kelantan United boleh menjadi satu kelab yang kita kata beri persaingan yang lebih sengit kepada kelab-kelab Liga Super yang lain, insyaAllah. Okay, dan terus maju Kelantan United. Kita akan beralih Kapten Kelantan United FC. Hai, Assalamualaikum Faisal. Apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, khabar baik. Hari ni ada training? Ada petang ni. Setelah berapa lama cuti tu lepas habisnya Liga Premier? 9 hari. 9 hari, lama tu. So nak get back kepada momentum yang dulu tu susah ke senang untuk adapt? Bagi saya susah jugalah sebab orang kata nak bagi makan masa jugalah. Sepanjang 9 hari tu coach ada berikan sedikit program yang perlu dilakukan sendiri di rumah ataupun sendiri yang buat program? Macam mana? Tak ada, sendiri buat program. Biasanya kalau macam hari cuti pun macam selepas game cuti, satu hari selebihnya sendiri punya program lah. Sendiri punya program. Okay, kita terus ke soalan, boleh ya? Okay.
sebelum ini Kelantan United FC dibimbing oleh Coach Syamsul Saad, betul? Tapi Ya. direhatkan menjelang penghujung musim berlawanan. Sebagai pemain di bawah bimbingan Coach Syamsul Saad sendiri, ada rasa terkilan tak atas pertukaran tersebut? Ada juga rasa terkelan, Hmm. tapi disebabkan ekonomi dengan pihak pengurusan, jadi Hmm. pada player ni kita terpaksa ikutlah apa yang dirancang oleh pihak pengurusan. Hmm. Okay. Selepas dah bertukarnya ketua jurulatih pada pengalaman kapten sendiri, apa perbezaan yang boleh kapten rasai? Um, Boleh kongsikan sedikit? ada ketara juga Hmm. selepas ditukar Epos. Hmm. Uh, apa ni, orang kata dari segi training tu Hmm. berbeza lah. Hmm. Setiap coach ada cara dia, Hmm. Betul. ada cara dia tadi. So bagi saya dengan perbezaan ni, semua player pun tiada masalah lah nak Hmm. ikut apa yang coach buat ini semua. Okay. Mungkin sebelum ni coach interim tadi pun dikira sebagai assistant coach juga sebelum Ya, ini. ya So betul. mungkin Ya betul. kesukaran untuk adaptasi dengan perubahan itu pada kapten sendiri senang ataupun susah? Uh, Senang, bagi saya senang sebab Hmm. player-player yang ada ni pun dia uh, apa yang cakap dah biasa dengan Hmm. assistant coach ni. Hmm. Macam saya ni baru lagi dalam tim Kelantan United ni. Okay. Jadi tak ada masalah lah yang player-player lain dengan Hmm. assistant coach ni. Okay, sama seperti soalan yang kita dah tanya dengan coach tadi, perlawanan terakhir Kelantan United dengan TRW kita nampak tegang ya. Apa sebagai player, sebagai kapten sendiri, apa cara yang boleh diambil agar selepas perlawanan menentang kelab satu negeri ini lebih harmoni? Untuk last game Hmm. uh, sebenarnya last minit-minit yang terakhir tu Hmm. sepatutnya patutlah berlaku. Yalah, Hmm. itu pun mungkin sebab ketegangan tu daripada tackle, Hmm. uh, kata for professional lah punya tackle tu. Hmm. Yalah, mungkin orang ni yang datang mungkin sebab tu yang jadi tegang sikit saat-saat terakhir tu. Betul. Itulah kita nampak pun memang betul-betul tegang. Macam mana ni satu negeri tapi boleh kita kata memang ada permainan kan tapi kita kata Ya macam betul. alamat tegang sangat ni. Okey, sekarang perlawanan Liga Premier dah pun tamat ya dan fokus balik kepada Piala Malaysia pula secara peribadi. Macam mana persediaan menjelang Piala Malaysia? Untuk persediaan Hmm. uh, ya, dan untuk persediaan semua player pun uh, hari ni pun hari semalam pun baru start training. Hmm. Orang kata untuk persediaan ni lebih fokus lah Hmm. sebab Malaysia Cup ni pun kita akan bertemu dengan tim Liga Super. Hmm. uh, so harap pemain-pemain bagi 100% lah Hmm. untuk perlawanan yang dinantikan nanti. Hmm. Kita, kata tadi mungkin akan menentang bukan mungkin memang akan menentang dengan pasukan Liga Super. Adakah itu sikit sebanyak kita kata Liga Super punya pasukan yang kita kata tak tentu lagi adalah KL betul dan Betul. apa lagi Terengganu tak silap saya. Uh, Selangor, Kedah, Selangor. Kedah dan Selangor. Tiga-tiga ni boleh dikatakan kuat dalam Liga Super. Adakah itu Ya. sedikit sebanyak mematahkan sedikit semangat sebagai kapten, sebagai pemain ke macam mana? Ada tak rasa macam alamak macam susah sikit ni ke macam mana? Ataupun semangat nak teruskan juga? Hai. Bagi saya uh, untuk Malaysia Cup siapa lawan pun kami semua Hmm. tak ada rasa ni Hmm. teruskan semangat, teruskan semangat sebab siapa-siapa pun yang duduk di apa tempat tu kita Hmm. lawan je lah. Hmm. Ah,
bagi saya ialah sebab semangat player-player Kelantan United pun bila Hmm. temu Liga Super ni semangat dia Hmm. lain sikit lah. Hmm. InsyaAllah boleh lepas ke next stage Piala Malaysia. Okey, InsyaAllah. kita beralih ke soalan yang lain. Kita tengok tahun depan Kelantan United akan memainkan Liga Super dengan format yang baru dan akan memberikan persaingan yang baru, lebih sengit lah kita kata. Sebagai pemain sendiri, apakah usaha yang bakal dilakukan untuk mempertingkatkan prestasi peribadi supaya dapat dilihat oleh coach kita kata Kim Panggon lah. Satu hari nanti mungkin akan mewakili skuad negara ke? Itu dari segi Hmm. uh, macam mana nak cakap? Ada pernah pasang impian untuk ke skuad negara? Ya, ada Hmm. setiap player pun masing-masing ada yang pasang impian. Hmm. Hmm. Cuma ialah belum ada rezeki lagi untuk ke Hmm. apa untuk tim kebangsaan. Hmm. InsyaAllah so macam saya uh, juga player lain lah. Hmm. Kalau nak pergi lebih jauh kita perlu buat macam dari segi training Hmm. kita kena bagi lebih sebab sekarang ni pun coach yang akan menilai semua macam ni Hmm. bila kita nak pergi lebih jauh lagi lah. Hmm. uh, Betul. Mungkin tahun depan dah ke Liga Super iaitu level yang teratas di kita kata Liga Malaysia. Mungkin pada masa itu ramai mata yang memerhati termasuklah Coach Kim Panggon sendiri. So macam mana? ya betul. uh, Hmm. uh, Kelantan United pun akan taruh ke Liga Super. Jadi Betul. uh, saya haraplah player-player yang ada ni tu bagilah segala-galanya Hmm. kalau nak pergi lebih jauh lagi lah untuk sampai nak Hmm. collab national team. Hmm. So harap itulah macam saya cakap tadi lah. So Hmm. lebih lagi kat training itu semua tu je Hmm. lah. Semua tak dijangka, semua banyak apa kita kata macam-macam boleh berlaku tahun depan kan? Ya betul. Okey, kita ke soalan terakhir Captain. Harapan untuk Kelantan United FC sendiri. Harapan untuk saya Kelantan United, betul. uh, untuk harapan Kelantan United uh, untuk tahun depan lah. Betul. Untuk Piala Uh, Malaysia untuk tahun depan dan okay, untuk Premier Malaysia uh, harapan saya teruskan perjuangan lah. hmm, Teruskan perjuangan dan kekalkan momentum ni semua. hmm, uh, Semangat pasukan yang ada sekarang ni. hmm, So untuk tahun depan lebih lagi sebab tahun depan tu bukan hmm, calon-calon tim yang kita hmm, temu. Banyak tim yang orang kata ni lah uh, apa ni tim yang kita nak hadapi untuk tahun depan ni. hmm, Sebab hmm, tahun depan tu 18 pasukan. So betul. uh, mana yang player ada ni, so bagilah untuk segala untuk tahun depan ni. Baik, baik, baik. Semoga semua pemain Kelantan United FC boleh memberikan 100% atas padang untuk Piala Malaysia ni dan juga musim hadapan insyaAllah. Teruskan usaha. Oh, Okey, terima kasih okay. Captain. Semoga kita Okay, berjumpa lagi. sama-sama. Good luck dan all the best untuk Piala Malaysia. Alright. Okay, thank you.